Ini jika ketiadaan air. Atau cara dia lengkaplah, ada buzzer, ada lampu amaran, lampu merah menyala juga, dan juga servo motor juga bergerak. Jadi jika dibaca air, jadi jika air ada di situ, jika air ada, dia akan tamatkan atur cara sedia ada. Kemudian lampu hijau akan menyala seperti ini. Okey, ini lampu hijau dan juga lampu biru juga menyala sebab kita bagi arahan seperti itu. Okey, hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat kembali di Basri Bakar Channel. Jadi pada video kali ini kita akan buat sebuah lagi projek yang menggunakan mikro pengawal bagi subjek RBT di sekolah rendah. Jadi pada video kali ini kita akan bina sebuah robot penjaga tanaman air yang hanya menggunakan batang aiskrim bersama dengan mikro pengawal Arduino Uno Shield 9 dalam 1. Jom kita saksikan. Baik, jadi di RBT tahun 6, murid akan membina sebuah robot penjaga air tanaman yang mana robot ini akan menggunakan paku sebagai sensor untuk mengesan kehadiran air. Sebagai contoh, ini adalah video yang telah dibekalkan dalam buku teks. Ini air ada, robot ini akan jalan. Sekiranya air ada, ia akan dapat arah baru, betul ataupun okeylah, tak ada masalah. Jadi ini contoh projek yang ada dalam buku teks yang mana menggunakan papan pengawal microbit. Seperti yang saya maklumkan, ini adalah contoh projek palang keselamatan sebelum ini. Saya akan plug and play. Jadi projek yang telah kita gunakan, kita pastikan ia menggunakan sambungan yang plug and play seperti ini supaya ia dapat digunakan untuk projek-projek yang akan datang, supaya komponen ini tidak rosak. Jadi ini adalah contoh kaki robot yang saya bina menggunakan juga batang aiskrim. Sangat mudah dan sangat sesuai lah, sebab ia juga menggunakan konsep plug and play. Sebagai contoh, saya akan masukkan saya punya shield seperti ini dan juga servo motor seperti ini ke atas. Jadi selesai dah robot saya, robot penjaga tanaman seperti ini. Seterusnya, untuk kita buat simulasi tanaman, okay, saya akan gunakan tapua yang bentuk bulat ini dan juga paku sebagai sensor dan juga sambungan wayar. Ini adalah crocodile clip. Okay, crocodile clip ni boleh gunakan untuk clip ini. Jika memang sekolah cikgu tiada lah komponen sama ada tak ada crocodile clip ataupun wayar seperti ini, jadi kita boleh gunakan wayar sedia ada yang dibekalkan dalam set ASCO EduTech ni. Kita hanya perlu ambil dua wayar. Ini sebagai contoh lah. Jika tiada, ambil dua wayar ni, cabutkan. Okey. Jadi jika tiada paku ataupun tiada klip wayar tu, ini adalah pin. Okey, ini adalah pin yang dibekalkan untuk sebagai extension male ke male, male to female. Jadi boleh ambil pelayar muncul tirus, kita boleh patahkan satu persatu lah. Patahkan satu. Okey, saya patahkan satu, ada di sini. Satu lagi saya patahkan, ada di situ. Jadi untuk membuat simulasi macam mana paku ini, kita boleh gunakan extension ini di sini, masukkan ke situ. Jadi dia akan jadi macam itulah. Okey, ada macam tu. Yang di bahagian ini kita akan sambungkan pada kita punya mikro pengawal. Okey, ini sebagai contoh untuk cikgu buat lah kalau tiada klip buaya. Okey, kalau ada klip buaya, saya akan tunjuk contoh kali ada klip buaya. Ini contoh wayar yang memang sedia ada saya buat sebelum ini. Saya hanya akan gunakan extension male to male, female to female. Saya sambung saja wayar ni. Okey, kuning ke kuning seperti ini dan juga oranye. Okey, seperti itulah. Okay, yang ini pula saya akan sambung kepada papan pada pin yang ke-8 di sinilah. Ada pin 8 sebelah servo motor. Jadi ini saya telah hasilkan dia punya tudung untuk Tupperware. Okey, jadi wayar ni pastikan untuk pengujian projek nanti kita punya paku tu tak bersentuh lah. Paku tak bersentuh. Ini sebagai contoh saya buat ni lah. Saya keluarkanlah wayar di sini.
keluarkan wayar di situ, letakkan di atas seperti ini. Jadi paku tu, ini juga ada lubang di sini. Okey, paku tu macam tu. Seterusnya saya akan sambungkan male to female extension tu di sini. Ini contoh penyambungan projek lah. Okey, seperti itu, dan kita boleh tutup lah. Okey, ini selesai kita punya projek. Okay, pastikan bawah tu tak bersambung, dan juga untuk pastikan projek tu betul-betul jadi, kita boleh ambil multimeter test paku tu dengan hujung di sini adakah bersambung atau tidak. Okey, seterusnya ni saya masukkan saya punya contoh tanaman, letak di sini. Okey, jadi ini adalah contoh projek lah, satu projek robot penjaga tanaman. Jadi konsep dia, jika kita lihat dalam buku teks, ini adalah carta alir yang akan digunakan. Carta alir robot penjaga air tanaman menggunakan Arduino Uno. Jika mengesan kandungan air, ada air, ya, hijau menyala, tamat. Jika tiada air, LED merah akan menyala, buzzer berbunyi dan juga motor servo bergerak. Jadi kita akan gunakan carta alir seperti ini untuk program kita. Saya akan sambungkan kedua-dua pin ini di pada digital pin 8 di sini, iaitu 8 dan juga setengah tu VCC. Saya tambah 7 ni dulu. Jadi dua wayar ni saya akan masukkan ke papan pengawal bahagian itu. Di sini ya, di 8 dan juga VCC. Kemudian sambung semula servo motor. Okey, jadi siaplah penyambungan perkakasan seperti inilah. Jadi cuma kalau kita lihat nota yang ada pada buku teks, kita kena scan QR tu, akan jumpalah kod robot Arduino. Untuk switch paku ni, dia sambungkan satu kaki ke bahagian ground dan juga satu lagi kaki bersambung kepada pin 9 yang distabilkan menggunakan satu perintang dan kembali ke 5V, iaitu VCC. Ini satu penyambungan yang baiklah untuk menstabilkan arus yang ada pada paku. Namun begitu, jika kita tiada komponen seperti ini, penyambungan yang telah saya jelaskan seperti ini juga boleh digunakan untuk mengujilah kita punya kefungsian pemasangan ataupun kefungsian robot air ini. Okay, yang ini pun boleh digunakan, namun penyambungan seperti yang di dalam buku teks ni adalah lebih baik kerana ia menggunakan perintang untuk menstabilkan arus. Jadi inilah penyambungan penuh untuk robot penjaga tanaman air bagi subjek RBT tahun 6, yang mana paku sebagai sensor yang ini disambungkan kepada pin 8 untuk shield 9 dalam 1. Okey, jadi di aplikasi M-Lock kita boleh bina atur cara ini dengan sangat mudah. Jadi kita buat bahagian events, tarik when Arduino Uno starts up, kemudian kita tarik butang control kepada forever. Jadi kita akan buat juga dengan butang if dan else. Maksudnya jika membaca pin, apa akan jadi? Jika tidak membaca pin, apa akan jadi? Baik, pertama sekali kita akan ambil pin jika membaca pada pin 8. If read digital pin 8, sebab kita telah sambungkan paku tu di sinilah, di 8. Seterusnya, apa akan berlaku jika baca pin 8? Maksudnya jika ada air, kita akan gunakan kedua LED biru dan juga LED hijau yang ada pada RGB. Jadi jika ada air, lampu biru iaitu set digital pin 13 akan menyala. Kemudian lampu merah pada pin yang 12 akan padam. 12 kepada low. Yang 12 ni akan low, padam. Kemudian RGB LED iaitu pada pin yang ke-11 lampu hijau akan menyala, dan juga LED merah. Kita akan gunakan LED merah sebagai amaran nanti. Pastikan LED merah pada RGB LED padam. Kemudian servo motor, set servo motor pada pin yang ke-7 kepada 0 darjah. Maksudnya pada satu sudut lah. Seterusnya, jika ia ketiadaan air ataupun tidak membaca air, apa akan jadi? Benda yang sama ni kita akan duplicate, cuma kita akan tambah nilai low atau high. Jadi lampu biru, jika tiada air, lampu biru akan padam, lampu merah LED akan menyala, kemudian lampu hijau akan padam. Yang ini kita akan
lampu merah yang pada RGB LED ni kita akan buat dia berkelip-kelip. Kita buang dulu. Servo motor akan berubah kepada arah tertentu. Kita akan buat servo motor tu tangan bergerak-gerak. Jadi untuk servo motor yang bergerak-gerak, kita boleh gunakan blok repeat. Katakanlah kita guna repeat selama 2 kali. Pergi bahagian pin, set servo pin yang ke-7 kepada 45 darjah. Kita letak 45 darjah. Dan juga kita akan letak wait selama 1 saat. Control wait 1 saat. Dan ada duplicate perkara ini, cuma tukar nilai kepada 0. Maksudnya servo motor tu akan bergerak daripada 45 ke 0 darjah, berulang selama 2 kali jika tiada air. Kemudian apa lagi akan berlaku? Apa lagi akan berlaku ialah buzzer akan berbunyi. Untuk buzzer saya akan berulang selama 3 kali. Mainkan play pin 5, note C4. C4 ni kita akan tukar kepada C7 sebab bunyi lebih lantang. C7 selama 1 saat dan ia berulang. Bunyi ni akan berulang. Boleh juga buat bunyi yang tak berulang, terpulang kepada arahan kita lah. Macam saya akan guna bunyi yang berulang. Jadi untuk bunyi berulang kita kena guna wait. Katakanlah saya akan buat 0.5 saat. Jadi yang ni bunyi yang berulang, kita letakkan di blok bawah ni. Jangan masuk sekali dengan servo motor, maksudnya di bawah sini. Dan seterusnya kita akan bagi lampu amaran. Setelah servo motor bergerak, bunyi juga telah keluar, kita akan bagi lampu amaran iaitu RGB LED merah. Kita akan buat control repeat ia selama 10 kali. Okey, repeat 10 kali. Kita akan buat set digital pin 9 iaitu lampu RGB LED merah kepada high iaitu menyala. Kemudian wait, ni lampu ni akan berkelip-kelip selama 0.1 saat ataupun 0.2 saat. Duplicate dan satu lagi akan diletakkan sebagai low. Jadi lampu RGB LED merah akan bagi amaran selama 10 kali. Dan atur cara ini akan berulang. Jika tiada air, lampu biru padam, lampu merah LED 12 akan menyala, RGB LED hijau juga akan padam. Berulang 2 kali, servo motor akan bergerak. Berulang 3 kali, buzzer akan berbunyi dengan note C7. Dan berulang 10 kali, lampu amaran pada RGB LED merah. Jadi inilah atur cara yang saya akan pindahkan kepada papan perkakasan untuk projek tanaman, robot penjaga tanaman air. Jadi saya upload sahaja. Tunggu sebentar. Okey. Sekarang ini kita boleh lihat servo motor bergerak, lampu merah menyala dan buzzer berbunyi. Okey. Lampu hijau tak boleh menyala sebab ada warning lampu merah di sini. Maksudnya tiada air. Ini jika ketiadaan air. Atau cara dia lengkaplah, ada buzzer, ada lampu amaran, lampu merah menyala juga dan juga servo motor juga bergerak. Jadi jika dibaca air, jadi jika air ada di situ, jika air ada, dia akan tamatkan atur cara sedia ada. Kemudian lampu hijau akan menyala seperti ini. Okey, ini lampu hijau dan juga lampu biru juga menyala sebab kita bagi arahan seperti itu. Jika salah satu switch ini diangkat seperti itu, ia kembali kepada arahan jika tiada air. Okey. Jika masuk balik paku tu, dikesan balik air, hijau kembali. Jadi seperti biasa, projek ini juga setelah kita pastikan atur caranya telah dipindahkan dengan betul, kita boleh cabut dia punya USB kabel. Kemudian kita boleh gunakan bateri 9V. Kita boleh gunakan bateri 9V ni, pasanglah macam ni. Okey, jadi boleh murid-murid membuat pembentangan projek kepada rakan-rakan untuk mengujilah kefungsian projek dan juga pembentangan bagi membolehkan murid mendapat TP6. Okey, tiada air. Okey, jika ada air, jika kena air seperti itu, okey, kita boleh lelukkan sensor dia, paku tu, jadi hijau.
Okey, selamat mencuba projek penjaga tanaman air yang sangat mudah menggunakan Shield 9 dalam 1. Okey, jadi itulah cara untuk membina sebuah robot penjaga tanaman air yang mudah dan juga ringkas dengan menggunakan bahan yang mudah didapati. Ini penting bagi memastikan murid memahami elemen sensor yang ada pada sistem robotik di tahun 6 RBT di sekolah rendah. Jadi jumpa pada video-video yang akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.